السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Pagi ini insya-Allah kita bersama dengan kitab Kisah-kisah Ghaib dalam Hadis Sahih. Kisah-kisah Ghaib dalam Hadis Sahih oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu. Pada muka surat 54 masih lagi dalam tajuk ataupun dalam bab, dalam kisah yang ke-10, berbagai anugerah untuk para penghuni syurga. Kita dah baca hadis-hadis tentang tu. Cumanya kita boleh ulang makna hadis tu saja secara ringkas. Hadis yang pertama kita baca hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata aku muka surat, kalau sambungannya muka surat 54, tapi saya ulang daripada awal tajuk, tengok hadis ya. Awal tajuk dia muka surat 51. Kan? Tengok hadis ya. Supaya lebih jelas lagi kepada kita. Hadis Sahal bin Sa'ad bawah tu, kan? Dia kata aku menyaksikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu majlis, yang dalam majlis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tentang syurga sehingga selesai, sehingga habis Nabi cerita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis tu, fiha ma la 'ainun ra'at, padanya tidak ada yang pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kemudian Nabi SAW baca satu ayat daripada surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Makna dia tidak satu, fala ta'lamu nafsun, tidak ada yang mengetahui apa yang telah disediakan untuknya dalam syurga, daripada penyejuk mata yang seronok dilihat oleh mata, kan, sebagai balasan kebaikan untuk amalan soleh yang mereka telah kerjakan. Itu hadis yang pertama yang kita baca dulu. Kemudian hadis yang kedua, muka surat sebelah tu 52, kan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, Allah berkata berkata kepada ahli syurga. Ini akan datanglah. Ini ketika di dalam syurga, ahli syurga dah masuk syurga, Allah kata kepada penduduk syurga, Allah panggil, hai ahli syurga. Maknanya Allah berkata-kata, Allah bercakap dengan suara dan huruf, ya? Dan maknanya bila dia nak bercakap, dia bercakap. Dengan siapa dia bercakap, dia bercakap, kan? Adapun kita lihat ahlul kalam, puak-puak daripada mazhab ahlul kalam, Asy'ariyah dan seumpamanya, mereka menafikan sifat bahawa Allah itu berkata-kata dengan berkata-kata yang hakiki, ya. Mereka kata berkata-kata pada makna saja, ada pada zat tapi tidak berkata-kata. Kita ahli sunnah isbat apa yang Allah isbat. Ini jelas bahawa ahlul kalam, terutamanya golongan Asy'ariyah, mereka tidak beriman dengan hadis-hadis ahad dalam bab akidah, walaupun hadis ahad itu hadis yang sahih. Mereka tidak menerima hadis ahad dalam bab akidah. Dia kata ini bukan qat'i, kan? Gitu. Jadi kalau dalil Quran dia akan beriman, ataupun hadis tu hadis mutawatir dia akan terima. Ini maksud dia. Tapi kita ahli sunnah, kita isbat apa yang Allah isbatkan, apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam isbatkan. Jadi Allah Taala panggil, Allah Taala bercakap. Allah kata, hai ahli syurga. Maka mereka menjawab, labbaika wa sa'daik. Labbaika, kami menyahut seruan-Mu hai Tuhan, dan kami menjawab, kan? Kami mendengar. Wal khairu fi yadaika, dan segala kebaikan itu ada pada dua tanganmu. Hadis juga isbatkan bagi Allah Ta'ala dua tangan. Macam mana? Yang layak bagi kebesaran Allah lah. Tak boleh nak terlintas dalam fikiran kita lah. Jadi ahlul kalam mereka kata tak boleh kata dua tangan sama dengan makhluk. Jadi kena takwilkan jadi dua apa? Dua kuasa. Dua kuasa, dua apa? Jadi begitu. Jadi kita isbat apa yang Allah isbat. Senang, yang mudah. Itu akidah yang paling mudah lah.
Tanpa kita menghadirkan sesuatu dalam fikiran kita, tangan bentuk macam mana, kaifiat dia macam mana, okay? Sifat dia macam mana, jangan. Kemudian Allah kata, hal raditum, kamu semua redha tak? Suka tak? Maka ahli syurga jawab, pasal apa kami tak redha? Pasal apa kami tak suka? Hai Tuhan, Engkau telah memberi kepada kami apa yang Engkau tidak diberikan kepada seorang pun daripada seluruh alam, daripada makhluk Engkau. Maka Allah kata, tidakkah mereka kata apa nama, fayaqulu ala u'tikum, Allah kata, maukah kamu semua aku bagi yang kepada kamu yang lebih baik darinya? Muka surat 52 hadis tu. Aku beri kepada kamu yang lebih baik daripada apa yang aku beri sekarang. Aku nak bagi yang elok lagi, yang baik lagi. Mereka menjawab, hai Tuhan, ayu syai'in afdalu min zalika, manakah dia perkara yang lebih baik daripada apa yang Kau telah berikan kepada kami? Maka Allah kata, aku halalkan untuk kamu semua keredaanku. Aku berikan kepada kamu semua keredaanku, dan maka aku tidak akan marah pada kamu selama-lamanya. Allah kata, aku tidak akan murka, tidak akan marah kepada kamu selepas ini, sampai bila-bila, kata Allah. Tapi kalau di dunia kita mana orang yang beramal dengan amalan soleh, tiba-tiba ada dosa yang kita buat kan. Dosa yang kita buat tu Tuhan suka ke tak suka? Tuhan tak suka. Kemudian kita istighfar, Tuhan suka. Kan? Allah redha. Kemudian kita buat dosa pula, dosa tu Allah tak suka. Itu hadis yang kedua dalam bab ini yang kita baca minggu lepas, 2 minggu lepas. Kemudian dalam hadis yang ketiga dibawa oleh Dr. Sulaiman di sini rahimahullah, cerita berkenaan hadis Jabir. Dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ahli syurga mereka makan. Dalam syurga ada makan, ada minum. Mereka makan, mereka minum, tidak meludah, tak ada ludah. Kan? Dan tidak buang air, tidak kencing, tidak buang air besar, dan mereka tidak berkahak, tidak berhingus. Jadi para sahabat fikirlah, kita di dunia bila kita makan, kita nak buang air lah. Rasa kenyang, maknanya ada makanan tadi kita nak buang air. Peliklah. Jadi sahabat-sahabat tanya, macam mana makanan yang kita makan tadi dia jadi apa? Kita kalau sembelit kan, tak pergi tandas 3 hari 2 hari, dah sakit, dah kena pergi klinik, pergi hospital, minta ubat dekat doktor tadi kan. Rasa dah 2 hari tak pergi toilet ni, rasa macam tak selesa. Dia sakit kepala dan sebagainya kan. Sebab tu kita kena cuci kan. Orang nak cari makan herba lah apalah, ubat lah apalah untuk cuci usus. Dijual kan. Kita baca dalam Facebook lah apalah, macam-macam herba dia berjual. Cuci usus, cuci darah, cuci macam-macam. Kalau beli tak tahu nak makan yang mana satu, lah kali tak makan semua. Kan, bos dalam cermin dia tunjuk. Ini. Macam-macam suplemen. Dia kata makanan ni jadi apa kalau kita makan? Nabi kata hanya jadi sendawa saja. Jusyak. Makan-makan kenyang sendawa. Macam kita di dunia ni kita sendawa kan. Tapi sendawa tu mendatangkan bau yang tak baik, tak enak kan. Terutamanya kalau kita makan durian. Makan durian, makan tu sedap. Tapi kalau sendawa baunya tak enak. Baunya tak sedap. Dan juga dia akan jadi peluh seperti dia kasturi, bau dia mengharum. Dia berpeluh, kemudian peluh itu dia mengharum dengan haruman kasturi, bukan kasturi dunia. Ya, kalau kasturi dunia saya pun tak pernah tengok. Saya pun tak pernah pakai guna kasturi dunia tadi. Ada pun kasturi yang dijual tepi jalan tu itu nama aja. Kan kasturi yang dia ambil daripada rusa tu kan. Daripada bawah perut rusa tu. Dia sejenis rusa tu. Dia panggil apa? Masdir kan? Masdir. Dia ada di sebelah, di atas gunung, sebelah mana ya? Eropah sana lah. Dekat Serbia, dekat banjaran Serbia sana kan. Dia ada taring. Rusa ni dia ada macam taring kecil warna putih tajam depan tu. Depan ambil misk tu daripada itulah. Dia akan jadi satu macam kudis di perut dia kan. Nanti bila dia gatal-gatal dia akan gesek-gesek di batu, benda tu jatuh. Bila benda tu jatuh, dia jadi macam kita kata tali pusat betul, darah kering macam tu. Itu dia panggil misk tadi. Dia ambil daripada rusa tadi kan. Di mana pergunungan. Rusa dir. Dia panggil apa? Masdir tu lah. Rusa dir pula. Masdir tu nama dia. Sejenis rusa tu. Google jumpa lah.
Tapi pemburu-pemburu haram ni kan, dia tembak, dia bunuh, dia nak ambil cepat kan. Tapi itulah, dibimbangi bahawa makhluk tu pupus kan. Tapi sebenarnya dia akan secara alami, dia tu sendiri akan, maknanya dia akan kikis, dia gatal, jadi macam gatal. Nanti dia gesek di batu, benda tu jatuh. Jadi orang ni pergi cari-cari kutip, jumpa lah tu. Itu maknanya kan, itu cara yang patut dia ambil lah. Tapi pemburu-pemburu dia bertembak, ambil. Gitu. Ni dia panggil al-misk. Dalam bahasa Arab dia panggil misk. Kasturi tadi, dia sangat wangi. Dia celup dalam minyak apa semua, dia akan menghasilkan wangian yang sangat wangi lah. Gitu. Tapi kalau kita beli kat tepi jalan semua minyak wangi kasturi kan, itu bukan original lah. Kalau original harga dia RM1,000 lah. Jadi begitu. Ini hak dunia. Jadi peluh kita tadi dia akan mengharum macam tu dalam syurga tadi. Jadi apa yang diilhamkan kepada mereka, kata Nabi SAW, diilhamkan kepada mereka at-tasbih. Jadi orang dalam syurga ni kerja ada tasbih sajalah. Mereka ni bertasbih sebagaimana mereka bernafas. Kita ni kalau kita ingat kita tasbih kan, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau kita lupa, tapi nafas kita tak lupa. Nafas kalau kita lupa mati ya. Jadi nafas kita tak lupa. Dalam syurga, ahli syurga ni bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, alhamdulillah, tahmid tadi, subhanallah, alhamdulillah, setiap saat. Sebagaimana kita ni bernafas. Kalau dunia kita bernafas, sedut lepas kan, sedut lepas udara tadi, oksigen. Dalam syurga, jadi keluarnya nafas tu adalah tasbih, masuknya nafas tu adalah tahmid, tasbih dan begitulah seterusnya. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca. Ini hanya kita panggil ulang kaji sikit lah sebelum kita pergi kepada syarah hadis tu. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Sa'id. Hadis yang keempat, hadis Abu Sa'id muka surat 53. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yunadi munadin. Ini bila dalam syurga. Ini dalam syurga ada suara yang akan menyeru. Dalam ahli syurga akan terdengar bunyi seruan, bunyi suara orang yang memanggil. Inna lakum an tasihhu wa la tasqamu. Bahawa sesungguhnya untuk kamu dalam syurga ini, bahawa kamu akan sentiasa sihat. Kita di dunia ni kan, dia masa tu banyaklah sihatnya. Tapi kadang-kadang kalau dia main tak sihat, kita lupa kita sihat dah. Jadi terutamanya kita, umur kita semakin hari semakin meningkat kan. Umur dah tinggal tak banyak mana dah. Dia bateri dia jadi weak dah. Kan? Macam alat tadi abang cerita tadi kan. Bateri dah lemah dah. Dia cakap pun berulang-ulang. Tak kalau orang yang kita kata dah tu kan, umur 70-an ke 80-an, kalau dia sembang dengan kita, kemarin dia cerita dah benda tu, hari ni dia cerita pula. Jadi kita dah dengar, mari Pak Long cerita dah sejarah hidup Pak Long. Dia angkatan tentera lah, apalah, tembak komunis berapa orang apa semua. Cerita dah kita dah ingat ni. Begitulah kita kan. Maknanya kita pun akan mengalami keadaan yang macam tu. Tapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi dekat dia kehebatan, dia ni ingatan dia kuat kan, dan dia tak nyanyuk. Di antaranya yang Allah Ta'ala bagi dekat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Asma, dia ni umur 100 tahun, mata buta lah, tapi gigi sebatang pun tak luruh, dan dia tak lupa. Umur 100 tahun tak nyanyuk, tapi mata tak nampak lah. Mata dah tak nampak. Dia mati selang lebih kurang beberapa bulan selepas anak dia kena bunuh kan. Tahun 73 Hijrah. Tahun 73 Hijrah, Asma binti Abu Bakar baru meninggal dunia radhiyallahu anha. Dia ni Allah Ta'ala bagi kat dia ingatan dia kuat, tak lupa. Tu dia. Jadi kita ni berdoalah kepada Allah Ta'ala, janganlah sampai umur ni tahap kita ni boleh jadi lupa, nyanyuk kan. Doalah min su'il kibar kan, minta Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Dia umur yang sangat tua ni kan, tua renta ni begitu, tak mati-mati lagi. Duk menyusahkan orang, hidup menyusahkan orang lain. Jadi kamu akan sihat selama-lamanya, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada apa. Kita kadang-kadang zahir nampak sihat, pergi cek darah, tengok Allah, tingginya darah,
tak ada simptom apa pun. Kan? Kadang-kadang ada orang penyakit tu. Dia tak sedang atau dia sakit. Wala tasqamu abadan. Sihat tak akan sakit sampai bila-bila. Wa inna lakum an tahyaw. Wah, ni lah. Kamu akan hidup. Fala tamutu abadan. Kamu tak akan mati sampai bila-bila. Ubat hidup, ubat tak mau mati mana ada. Nak cari ubat. Nak hidup sampai bila-bila. Mana ada ubat. Kita ada harta kekayaan lebih kaya pada Qarun lah kalau. Kan? Nak cari ubat. Ada orang dakwa. Boleh panjang umur. Kan? Ada kata di China sana makan apa? Goji. Oh, tahu boleh umur boleh tambah panjang kan. Macam-macam dia ni. Tapi kalau sampai masa mati jugalah. Makanlah suplemen apa pun, makanlah nasi kita kata 2-3 sudu sehari pun. Nak jaga takut mati. Mati juga. Dan lagi seronok bahawa kamu tak akan jadi tua. Akan kekal muda selama-lamanya. Itu lagi seronok, itu paling seronoklah. Kan? Kalau dunia ni orang pakat cari suplemen macam-macam. Suplemen untuk apa nama? Taklah, nak cucuk bagi suntik, bagi jaga muda, remaja, cantik kan. Tak ada dah. Bubuh inai dia rambut kan. Umur 70 dah tapi rambut dia hitam lagi. Amboi Pak Long kan, dia handsome lagi. Kan kita 40-an, 40-an, 50-an ni kita kata. Jangan duduk lama tak boleh lah. Duduk atas kerusi kita belagak lah. Kan? Boleh duduk sejam 2 jam atas kerusi. Cuba duduk bawah macam orang di masjid tu tengah kuliah tengok. Sekali lagi dia unjuk sana, dia unjuk sini, dia lipat sana, dia lipat sini. Lah kali dia tengok jam. Tengok jam. Ustaz duduk ceramah di surau. Dia bukan tengok ustaz, dia pun tengok jam atas kepala ustaz tu. Kita pun kalau faham tak faham kan. Kalau tak faham kita seronok sendiri je lah. Duduk ceramah, apa ceramah kan. Orang bawah bukan mendengar apa dah. Dia pun duduk tunggu sembahyang isyak nak balik ya. Ni. Lenguh lah, lenguh. Saya dah try dah duduk bawah, tak boleh rupanya. Kita dah biasa duduk atas kerusi ni kan. Duduk bawah atas lantai tu dengan ceramah. 10 minit. Saat lagi lutut dia berasa nak unjur sana, nak unjur sini. Tak boleh. Gitu. Jadi nak cerita kata itu dia panggil apa? Isyarat dah. Isyarat tanda lampu kuning lah. Lampu kuning dah. Kena peringat lah. Tak usah duduk seronok macam dulu dah. Tak boleh dah seronok dah. Makanlah suplemen apa pun, makan dah. Tu. Mungkin boleh bertahan sekejap kot. Jadi tak jadi tua dah. Dan Tuhan kata lagi, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kamu ni seronok aja. Kamu akan dapat nikmat aja, tak akan rasa duka cita, susah hati, payah tak ada. Kita ni, saya sendirilah lah. Kalau kita duduk saja, tak ada apa-apa. Rasa tak apa nak sedap badan, kita cek darah. Ambil alat tu, boleh tangan, cek. Saya lagi lepas cek tu dia. Dia lagi tak seronok. Darah 90 tu dah naik jadi 98, 99. Kalau tak cek tak ada apa pun. Cek ke berjalan merasa tak larat. Betul lah. Takut. Nanti masuk hospital okey, sihat walafiat. Doktor kata pak cik dah ni. Keluar hospital orang kena papah dah. Kan? Jadi kita punya psikologi macam tu kan. Ni. Nak cerita tak susah hati dah, tak ada payah apa dah. Nikmat dia. Lah ni makan pun kena hati-hati. Tak ada hati-hati dah lah kalau depan mata. Maka demikian itulah firman Allah Azza wa Jalla, wa nudu antilkumul jannah, dan mereka dipanggil, diseru. Antilkumul jannah, bahawa itulah dia syurga. Uristumuha, yang kamu mewarisinya, diwariskan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu semua kerjakan. Ini hadis yang kita baca dulu, cuma ulangan saja. Benar kita pergi kepada syarah hadis pada muka surat 54. Baik, kata Dr. Sulaiman di sini rahimahullah, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada kita tentang sebahagian anugerah. Sebahagian. Nabi cerita sebahagian ya. Banyak lagi. Nabi tak cerita kat kita kan. Banyak lagi. Memang tak habis nak cerita. Dan pemberian Rabb
Rabb ni kita kata ialah Tuhan lah. Rabb kita bagi para penghuni syurga. Apa saja jenis nikmat, apa saja terlintahlah hati kita nak, semua ada. Kan ada sahabat tanya Nabi kan, dalam syurga ada unta tak? Dia minat unta, suka bela unta. Dalam syurga ni ada unta tak? Jadi apa yang kamu nak, semua ada. Takut tak terfikir pasal unta dah tengok benda lain kan. Tak terfikirlah macam orang dulu lah, kalau dia tak pernah tengok kereta yang reka bentuk yang begitu cantik kenderaan tadi kan. Dia lupa dah unta dah. Dia tengok kereta yang hebat-hebat tadi kan. Kenderaan. Ni hak dunia. Di antaranya bahawa kenikmatan para penghuni syurga tidak mungkin akan meningkat setara dengannya kenikmatan dunia. Nak cerita kata sama nikmat dunia dengan syurga ni memang tak sama lah. Memang tak sama langsung. Jadi maknanya kita hanya faham saja, tapi tak boleh bayang. Allah sebut dalam Quran, lahmu tayrin wa lahmu tayrin mimma yashtahun. Wa lahmi tayrin, dan daging burung. Surah Al-Waqi'ah kan. Daripada apa yang mereka inginkan. Teringin nak makan. Dapat makan daging burung. Tapi bukan macam yang ada dalam dunia. Bila disebut burung-burung ni bukan macam dalam dunia. Kenikmatan para penghuni syurga belum pernah terlihat oleh mata. Siapa pernah tengok? Nabi kita pernah lah. Nabi kita SAW pernah lihat syurga tadi kan. Tengok macam mana istana dalam syurga, kebun-kebun dalam syurga. Nak bayang macam mana? Pohon pokok dalam syurga 100 tahun perjalanan. Teduhan dia tu tak habis lagi kita berjalan dengan kenderaan yang terlaju. Sepohon pokok. Jadi kalau kita banyak pohon kan, di antara hadis sebut, kalau kita banyak zikir, banyak tasbih ni kan, dia akan menumbuhkan sepohon pokok. Kalau kita bertasbih banyak-banyak, dia akan tumbuh. Pokok-pokok dalam syurga. Makin banyak zikrullah tadi, makin banyak pokok kita dalam kebun di syurga. Tak pernah terdengar oleh telinga dan terdetik dalam hati adanya sesuatu lain setara dengannya. Maknanya tak pernah teringat, tak pernah fikir ada lagi benda yang lebih, yang tak pernah dilihat dalam dunia, tak pernah didengar dalam dunia. Yang tak pernah dilihat dunia ni memanglah dalam syurga, tapi maksudnya kalau sebut nama-nama buah-buahan tertentu dan yang pernah kita dengar di dunia, tapi di syurga nama dia sama, sifat dia berbeza. Sifat tak sama. Kita sendiri pun fizikal kita dah tak sama lah dengan apa yang ada hari ni. Fizikal kita di dalam syurga, kan? Bukan fizikal kita semasa di dunia. Allah Ta'ala ubah tu 100% Allah Ta'ala ubah kita. Cumanya kita ni jiwa kita lah. Kita lah. Setiap kita ni kan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi fizikal lah dah berubah. Luar dalam lah berubahnya. Yang dalaman kita tak makan, kita tak nak rasa lapar. Kan kalau sekarang kita makan, sekali kita lapar. Contohnya kalau ada orang ada penyakit apa hypo kan. Sekali kita gigil lah nak cari benda manis. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat daripada surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum tidak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, jika dikatakan fa in qila, jika dikatakan, kalau ada orang kata kat kita lah, orang tanya soalan, maksud gitu. Jika ditanya, kita mendengar apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang syurga. Allah cerita dalam Quran kan, kita baca, Nabi cerita, kita dengar SAW tentang syurga, istana dalam syurga, kan? Istana daripada permata,
Okay? Kemudian Nabi cerita tentang kemah daripada lu'lu' mujawwaf kan. Kemudian kebun. Nabi cerita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam syurga tentang kebun yang ada dalam syurga, taman dalam syurga. Taman yang semerbak, mewangi, haruman dia tadi kan. Bunga-bunga dia tak layu, tak luruh. Beza kan, kita kalau pergi taman bunga, ada bunga dia tu dia mekar, kemudian dia kuncup, kemudian dia luruh. Kecuali kalau kita pergi ke Gunung Jerai ke Mary Highland ke, tu nampak bunga tu dia segar lagi lah daripada yang di bawah ni. Tapi itu cerita dunia. Air sungai yang mengalir deras. Kita tengok. Sebab kita ni suka melihat kepada macam tu kan. Pergi cari tempat yang ada air terjun, tempat sungai, air mengalir, sungai bersih. Kalau dulu lah, masa kita kecil-kecil tu nampak sungai bersih kan. Berbeza dengan hari ni, tak susah nak cari sungai bersih kat mana. Tak ada lah. Jadi dia kata isteri yang cantik menawan. Siapa tak suka cantik? Siapa tak suka keindahan kan? Maka bagaimana dikatakan bahawa semua itu belum pernah terdengar di telinga, sedangkan Allah kata telinga tak pernah dengar. Tapi hari ni kita pernah dengar, kita pernah tengok kecantikan, keindahan. Macam mana pula dikatakan tak terdetik, terlintas dalam hati manusia, sedangkan kita dah lihat semua ni? Jika ditanya, dikatakan macam tu. Jadi jawapannya macam mana? Macam mana kita nak jawab soalan yang macam tu? Jawapannya, sesungguhnya di sana masih ada berbagai macam kenikmatan di atas semua itu yang belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terdetik dalam hati kita. Berlambak-lambak maksud tak terhitung. Tak terhitung dalam syurga tadi. Jadi segala nikmat syurga ni tak dapat dilihat oleh mata lah. Kalau nak tengok lah, kena mati dulu lah. Kan? Mati lah. Orang mati dia dapat tengok lah benda-benda ni. Tapi minta patah balik tak boleh lah. Minta mati barang sekejap. Nak tengok nikmat syurga. Lepas tu minta patah balik ke dunia. Mana ada lah Tuhan kata mati hanya sekali saja. Sekali je mati ni. Dia tak jadi dua kali. 100 tingkat. Okey. Yang semua nikmat-nikmat ni bagi semua tingkat atau bagi semua tingkat. Cumanya tingkat yang tertinggi itu tentu lebih afdal daripada tingkat yang di bawah, dan yang paling afdal adalah tingkat Al-Firdaus yang ke-100. 100 tingkat. Yang ada padanya para anbiya alaihissalatu wassalam, syuhada, salihin, siddiqin. Yang mana Nabi kata kalau kamu nak minta, kamu minta lah tu. Berdoa kita kan. Kita ni kena banyak berdoa supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syurga Al-Firdaus. Tingkat yang ke-100. Kalau kondo berapa ratus tingkat? Saya ingat 7 tingkat. Tak. Langit 7 tingkat. Langit 7 tingkat. Syurga, kata Nabi SAW, ada 100 lapisan. Ya, dan jarak di antara lapisan-lapisan syurga itu sebagaimana jarak di antara langit dan bumi. Subhanallahil azim. Jadi kita ni masih ada peluang, tahu tak? Kita ni Allah Ta'ala bagi lagi peluang kat kita. Kalau kawan kita yang mati semalam dah tak ada peluang nak minta tu lah. Kita masih lagi peluang untuk minta dengan sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala ni. Kan, kita minta. Jadi kita ni bila kita minta sungguh-sungguh, kalau perkara dunia pun Allah Ta'ala bagi, bagaimana perkara akhirat pula? Kan? Jadi bila kita minta, benda ni kita minta untuk akan datang. Kalau dunia ni kita minta, Allah bagi kan? Allah bagi apa yang kita minta. Kita dah tahu apa yang kita minta, dah dapat dah. Tapi syurga ni kita tak tahu lagi. Tapi Allah kata, kamu minta aku bagi. Bukan payah bagi Allah Ta'ala nak bagi syurga kat kita. Bukan susah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Ada orang yang mati 24 jam, sebelum 24 jam mati, masuk Islam, tak sampai 24 jam dah mati, kemudian tak sempat solat pun. Mengucap kalimah syahadah. Payah beliau, mudah bagi Allah Ta'ala. Orang macam tu Allah Ta'ala bagi kita ni, hak minta macam mana?
Allah dah janji kau minta aku bagi. Maka kita minta setiap hari lah. Sungguh-sungguh. Minta supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah. Ustaz, doa tadi tu Nabi suruh minta Firdaus. Realitinya macam tak cerita tingkat 100 tu untuk para Nabi Anbiya je lah. As-sadiqin. As-siddiqin, salihin, syuhada. Menaya. Siapa pun layak lah. Boleh. Ya, maka apa nama kan dalam Al-Quran tu Allah Taala sebut macam mana? Tengok saya lupa surah ni, saya buka ayat dah tengok cerita tentang itulah soalan abang tadi. Hasuna ulaika rafiqa tu. Dalam surah apa saya lupa dah. Sekejap saya buka Tidak ingat ayat ni. Surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. Nak cerita kata kita orang hak bukan nabi, bukan syuhada, kan? Bukan siddiqin ni, jadi kita insya-Allah boleh masuk dalam golongan as-salihin. 69 ayat 69 surah An-Nisa 69. Allah kata wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul SAW, fa ulaika, maka mereka akan berada ma'alladzina, bersama dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat Jannatul Firdaus. Siapa mereka? Minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, yang membenarkan, sentiasa membenarkan dakwah para rasul. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang salih. Ana ayat ni adalah sebab nuzul ya. Ya hasuna ulaika rafiqa, maka baiklah mereka itu sebaik-baik, jadilah mereka sebagai sebaik-baik teman dalam syurga Firdaus. Ayat ni ada seorang sahabat tanya, dia kata dekat Nabi SAW, dia Rasulullah, dia kata, aku ni duduk rumah, aku tak sabar aku nak tengok kamu. Nak tengok pada Rasulullah SAW kan. Aku sayang sungguh pada Rasulullah ni. Duduk rumah tu teringat dekat Rasulullah SAW ya. Macam mana sahabat ni ya? Dia tak boleh duduk di rumah, dia gelisah nak pergi tengok Nabi, tak sabar nak tunggu siang. Kalau malam tu nak pergi tengok muka Nabi SAW. Tak sabar. Tapi ya Rasulullah, bila saya teringatkan kewafatanmu dan kematianku, maka aku teringat bahawa engkau nanti akan bersama dengan para nabi, dan aku tidak dapat melihatmu lagi. Dia rasa macam tak seronok lah. Bila dia teringat tu, dia jadi tak seronok. Maknanya kita ni hanya boleh setakat dunia ni sajalah. Aku boleh tengok engkau ni setakat dunia ni sajalah. Akhirat besok aku takkan dapat bertemumu lagi. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Sebab tak ada wahyu, Nabi tak boleh nak cakap. Masalah, Nabi tak boleh nak cerita apa. Kemudian bila turun wahyu, baru Nabi panggil, Nabi cerita ni lah. Mana? Siapa sahaja yang beriman kepada Allah, paling kurang jadi orang saleh, kan? Ya Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga Al-Firdaus. Tapi kalau fizikal kita dah berubah sekarang, macam mana kita nak kenal? Dulu start kita kena ada janggut-janggut apa semua. Sekarang di dalam syurga mana ada janggut? Dia semua murdan. Murdan ni mukahhalin, seperti kanak-kanak. Maksud wajah tu bulu rumah pun tak ada. Dia bercelak. Mukahhalin macam kanak-kanak yang kita kata kan, bulu mata lebat apa semua tu, kening lebat kan. Nampak macam bercelak. Murdan. Lepas tu tinggi-tinggi pula. 60 hasta tinggi ya. Wah. Rupanya berseri-seri bercahaya seperti malam 15. Kita kata malam apa? Malam purnama. Malam purnama. Gitu. Malam 15, 16 tu kan. Bulan terang ni. Berseri-seri bercahaya tadi.
Kita nak bayang macam mana Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang tak ada dalam kitab kita ni, dalam Sahih Bukhari, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kalaulah seorang wanita daripada ahli syurga, seorang wanita daripada ahli syurga, ittala'at ila ahli al-ardi, dia menjenguk, kan, melihat kepada penduduk di bumi ni. Kata Nabi SAW, apa jadi? La adaat ma bainahuma, nescaya akan bercahaya, bersinarlah, bercahaya, berseri-serilah di antara bumi dan syurga tadi. Oi, macam mana? Bukan takat berseri, bercahaya di antara jarak bumi dan syurga tadi. Kalau ni contoh kata Nabi SAW, kalau satu wanita yang menjenguk manusia daripada syurga, dia tengok manusia daripada syurga ke dunia ni, ke bumi ni, akan bercahaya daripada bumi sampai ke syurga. Satu. Walau anna imra'atan, kata Nabi SAW. Hadis yang Sahih Bukhari. Bukan sekadar itu saja. Wala mala'adhu rihan, maksudnya habis wangi dah. Dunia ni, contoh dunia ni jadi wangi habis. Kan, dah jadi cantik dunia ni, kemudian sebab dia panggil apa? Bias tadi kan. Ni mana kita panggil beriman dengan perkara yang gaib lah. Kalau orang kafir dia tak percaya benda ni. Kan? Jadi yang segitu. Maknanya kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha, selendang yang ada di atas kepalanya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Kita dah melihat kepada manusia yang berubuk-ubuk, berlumba-lumba keduniaan ni kan. Dah kaya. Nak kaya lagi. Wala yamla'u fahu illa turab. Mulut dia masuk tanah lah, akhirnya mati macam tu saja. Tak sempat nak menikmati kekayaan dia. Dunia ni pelik. Sedangkan hak selendang, hak di atas kepala, apa nama, wanita ahli syurga itu, khairun minad dunya wa ma fiha. Kan kita kata hanger dia lah. Hanger saja pun dah lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi sebut. Ini maknanya kita beriman dengan perkara yang ghaib. Juga di antara hadis yang menyebut bahawa antara kenikmatan syurga yang tak cerita dalam kitab kita ni, bila kita duduk di atas singgah sana akan daripada cahaya, manabir min nur. Macam mana singgah sana daripada cahaya? Boleh fikir ke? Tak boleh fikir. Tapi itulah Nabi cerita SAW. Ya? Itu saja perkataan yang ada yang boleh diceritakan kepada kita. Cumanya hanya menambahkan keinginan kita untuk duduk di situ saja. Untuk sampai dan duduk di syurga. Apa yang kita dengar daripada hadis-hadis yang sahih, daripada ayat-ayat Al-Quran, cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga tadi, hanya untuk menambah kegemaran kita. Nak bayang tak boleh. Tak boleh kita nak membayangnya. Tak boleh. Dahsyat. Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis perenggan yang keberapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah menyeru semua penghuni syurga dengan firman-Nya, hai ahlul jannah, ya ahlul jannah, wahai ahli syurga. Dalam hadis tadi kan, dia baca hai ahli syurga, hal raditum, kamu semua redha tak? Maka mereka menjawab, bagaimana kami tak redha? Malana la narda. Malana la narda. Macam mana kami tak redha, hai Tuhan? Wahai Tuhan kami, sedangkan Engkau telah memberi kepada kami apa-apa yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Jadi inilah dia kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli syurga. Kita minta kepada Allah supaya Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga yang Allah ini dia masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ada berapa puluh ribu orang yang dalam hadis sebut
Allah Ta'ala akan masukkan daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW ni, ada 70,000 orang yang mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Hisab pun tak ada, azab pun tak ada. Udkhuluha. Rasulullah surah Zumar kan. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum fadkhuluha khalidin tibtum fadkhuluha khalidin. Surah Zumar. Dan dibawa wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum, dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Takwa dia imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Takwa. Dibawa orang-orang yang bertakwa ilal jannati, untuk masuk ke syurga. Zumara, dalam keadaan mereka itu berombongan, ramai-ramai. Masuk syurga ni kan bukan beratung. Masuk macam tu. Pintu syurga ni 40 tahun di antara pintu ni apa? Bukan. Apa nama? Keluasan pintu itu 40 tahun perjalanan. Muka pintu tu. Itu pun semua umat tadi muzdahimun masuk. Tapi nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ni adalah umat Muhammad SAW yang terakhir dan kita yang terawal. Itu kelebihan. Kelebihan. Jadi malaikat kata macam tu saja. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jumpa malaikat yang duk jaga pintu syurga. Sejahtera ke atas kamu. Masuklah ke dalam syurga dalam keadaan kamu semua ni kekal abadi. Salam. Jadi maknanya dalam hadis Nabi kata 70,000 orang daripada umat Islam akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Daripada setiap orang daripada 70,000 orang itu bersamanya 70,000 pula. Setiap seorang daripada 70,000 itu bersamanya 70,000 orang pula. Dia bawa. Ya, maksud bersama je. Dikira tadi lah maksud dia. 70,000 kali 70,000 orang. Lepas tu pula kata Nabi SAW, dia ambil pula salasah hasayat. 3 genggaman daripada genggaman Allah Azza wa Jalla untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita ni termasuk di kalangan orang yang Allah ni masukkan kita dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Inna zalika 'ala Allah yasir. Semua tu mudah bagi Allah Ta'ala. Kita rasa, jangan rasa payah. Nak, sebab tu Nabi kata jangan minta lebih kurang, minta lah betul-betul. Jauh daripada siksaan fitnah dunia dan fitnah kematian tadi. Orang kita baca tu kan, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Su'ul khatimah ni dibimbangi oleh para ulama salafus salih, cukup bimbang dengan su'ul khatimah ni sebab tak tahu. Malik bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in yang cukup hebat. Dia ni berdiri sepanjang malam, sambil pegang janggut. Qama tula laylihi qabidan ala lihyatihi, sambil pegang janggut dia kata, ya Allah, Engkau telah tetapkan penduduk syurga dan penduduk neraka. Masing-masing ada tempatnya. Tetapi di manakah tempat tinggal Malik bin Dinar ni? Sampai pagi dia fikir tu. Membimbangkan. Su'ul khatimah ni membimbangkan. Ditakuti. Kerana itulah dia penentuan. Nak kira ahli syurga atau ahli neraka masa waktu kematian tu. Su'ul khatimah ataupun su' al-khatimah. Nabi kata, inna ar-rajula la ya'malu zaman at-tawil. Seorang itu beramal dengan amalan yang baik, min amali ahli jannah,
dengan amalan syurga, dengan amalan ahli syurga, sembahyangnya, puasanya, apa hajinya, umrahnya, solatnya, apa. Semua kebaikan. Az-zaman at-tawil, dan tempoh yang panjang, fayasbiquhul kitab. Maka didahului oleh kitabnya bahawa dia daripada ahli neraka, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka akhirnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang beramal az-zaman at-tawil dengan amalan ahli neraka, maka kitabnya mendahuluinya, as-sawabiq, takdir yang terdahulu. Jadi ulama ni bimbang as-sawabiq dan al-lawahiq. As-sawabiq, takdir yang terdahulu. Al-lawahiq apa dia? Kematian. Husnul khatimah ataupun su' khatimah. Dia satu daripada dua ya. Antara dua. Satu husnul khatimah, su' al-khatimah. Jadi jadi tiga. Jadi maknanya ulama-ulama ni begitu bimbang yang tu. Hebat macam mana ulama tu, orang alim tadi, bertakwa macam mana dia kepada Allah, macam itulah dia rasa. Makan pun rasa tak lalu, tidur pun rasa macam bimbang. Jadi itulah dia, maknanya kita ni orang-orang beriman, kita berada di antara takut yang amat sangat, takut bimbang yang amat sangat. Kalau kita termasuk di kalangan na'udzubillah, orang yang Allah telah tetapkan sejak azali, telah di Lauh Mahfuz bahawa dia daripada ahli neraka. Ya Allah, kalau kita teringat yang tu kan, betul-betul kita ingat, makan pun tak lalu, tidur pun tak ada. Para ulama kan macam tu. Jadi semuanya kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah marhamna. Kita minta Allah sentiasa merahmati kita lah, dengan kasih sayang Allah taala yang tidak terperi, kasih sayang Allah yang tidak terhingga. Kan? Dah tahu dah, kita belajar dah kan, macam mana kasih sayang Allah taala kepada hamba-hambanya. Allah sayang sungguh kepada hamba-hamba dia. Allah bagi tangguh, Allah bagi tangguh kan. Begitulah seterusnya. Kemudian Allah kata, aku hendak memberi kepada kamu yang lebih baik daripadanya, iaitu keredaan. Diturunkan keredaan Allah ke atas ahli syurga. Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Jadi kita pun tak confirm kan, adakah amalan-amalan yang kita buat ni, kebaikan ni, maknanya Allah Ta'ala terima dan Allah reda, ataupun di sebaliknya ada unsur-unsur yang menyebabkan Allah Ta'ala tak reda dengan amalan yang kita buat tadi kan. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah terima amalan kita. Dan Nabi SAW dia ajak kita doa pendek-pendek ni, tak payah nak apa, tak susah kita nak apa doa-doa yang panjang-panjang kan. Allahumma aslih lana dinana, ya Allah perelokkanlah untuk kami agama kami, alladhi huwa ismatu amrina, yang mana agama tadi itu adalah menjadi tonggak segala urusan kami, menjadi paksi segala urusan kami. Ismatu amrina, segala kerja buat kami, agama dia. Maksudnya apa yang kami buat semua kembali kepada agama. Ya, yang kau reda. Wa aslih akhiratana, dan perbaikilah akhirat kami. Doa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk tadi. Kita doa dengan khusyuk, yang kita tadi nak sungguh, Allah Ta'ala pasti beri. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, kau perbaikilah untuk kami akhirat kami. Kita tak tahu akhirat kita berapa. Kau perbaiki untuk kami akhirat kami, yang mana akhirat itu adalah tempat kembali kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, engkau perelokkanlah untuk kami dunia kami yang kami ni hidup padanya. Maksud engkau jauhkanlah kami daripada perkara-perkara dunia yang engkau benci, yang engkau murka. Okay? Doa, maka Allah akan buka jalan, insya-Allah Ta'ala, dengan rahmat. Kan? Allah Ta'ala yang begitu luas. Kita yakin. Kita kena yakin. Kita kena percaya. Kena berpegang sungguh. Allah dengan rahmatnya, Allah akan keluarkan kita dari kesusahan hidup di dunia. Macam sekarang lah, apa yang kita alami sekarang ni kan. Waktu susah. Ini kita panggil sekarang waktu susah. Kita tak bebas. Ya.
Jadi mana apa yang disediakan untuk kita untuk kebaikan kita. Kan? Masing-masing berusaha dan berdoa kepada Allah. Dan jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan kebaikan untuk kami. Doa Nabi, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan untuk kami dalam segala kebaikan. Jadi hidup kita ni penuh dengan pahala, penuh dengan pahala. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu sebagai kerehatan untuk kami daripada segala keburukan, kejahatan. Jadi mana doa komplit. A to Z. Maknanya dunia akhirat. Pendek kan? Akhirat agama, akhirat, dunia, hidup, mati. 5 perkara tadi. Komplit. Permintaan lengkap A sampai Z. Masya Allah. Doa dengan hati yang khusyuk. Dan berdoa dengan mana kita nak. Memang kita nak betul-betul. Minta betul-betul. Maka Allah akan kurniakan. InsyaAllah. Baik. Jadi dan mereka hidup di dalam keredaan Allah selama-lamanya. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Nak keredaan Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang mendapatkan keredaan Allah, maka dia beruntung dengan mendapatkan keamanan yang kekal. Dia tidak akan khawatir akan hilang atau berpindah. Pindah dari mana? Daripada syurga tadi ke masuk neraka, tak? Tak khawatir dah, sebab Allah Ta'ala kata, aku akan redha kepada kamu selama-lamanya, aku tak murka dah. Maknanya Allah tak akan pindahkan mereka daripada syurga ke neraka. Tak ada dah. Kita ni kan kalau dapat duduk tempat yang selesa, kita masih bimbang. Contohnya sekarang saya duduk di kerusi CM kan? Kerusi kita panggil ketua menteri ke, kerusi siapa ke, presiden ke apa ke. Kerusi panas dunia. Dan saya ni bimbang, orang lain akan ambil tempat duduk saya pula. Sampai ada yang tengok, menteri menangis. Menteri menangis kerana apa? Kerusi dia diambil oleh orang lain. Tapi tidakkah kita ni menangis kalau kan kerusi kita dalam syurga diambil oleh orang lain? Kita ada tempat dalam syurga disediakan untuk kita, tapi kita tak boleh masuk syurga. Maka tempat itu akan diwarisi oleh orang lain, ahli syurga. Betul dia dalam neraka tadi. Orang dalam syurga dia ada tempat dalam neraka, tapi dia tak masuk neraka, maka tempat tadi diwarisi oleh orang yang masuk neraka. Itulah keadaan dia. Jadi maknanya tak bimbang dah. Bila Allah kata aku akan redha kepada kamu selama-lamanya, aku tak akan murka pada kamu, maka hilanglah kebimbangan tadi. Kita nanti macam mana? Adakah kita akan dikeluarkan daripada syurga? Bagi rasa sekejap lah. Dia akan datang fikiran macam-macam kan? Tapi bila Allah Ta'ala dah bagi tahu, tak ada rasa bimbang lah. Macam kita lah, tuan rumah kata, duduklah di rumah saya ni sampai bila-bila. Tu pun dunia ni kita bimbang lagi. Tuan rumah tu mati, anak dia mari, pakcik, ni geran tanah saya. Dulu mak awak suruh pakcik duduk. Dulu mak saya mati dah pakcik. Dia cakap sebelum dia mati, saya hidup lagi. Jadi pakcik terpaksa lah keluarnya. Sebab saya pun ada anak-anak juga, nak cari duduk kan. Kalau pakcik duduk juga, bayar sewa lah. Nampak tak? Jadi ni dunia. Orang tu cakap dekat kita ni, walaupun dia bagi hitam putih ke apa kan, kita duduk bimbang lagi. Itu cerita dia. Walaupun tanah kita bergerak, kerajaan ambil buat highway, dia ambil ya. Kita kata tanah kita, tak apalah, dia korek beberapa kaki ke bawah, dia ambil tanah kamu. Hak bawah ni kerajaan punya. Bimbang kan? Di dunia kita bimbang. Di akhirat tak ada kebimbangan lagi dah. Masuk aja, pijak aja dalam syurga tadi, hilang segala kebimbangan. Allah dah janji, Allah panggil dia apa? Allah bagi tahu dekat dia. Allah. Nak tengok syurga macam mana? Kena mati dulu. Tapi kan tak boleh masuk syurga lagi, boleh tengok baru. Tapi kalau mati dalam keadaan takwa dan beriman,
maka dapatlah rasa tempias syurga tadi kan. Tempias syurga. Kalau kafir, neraka lah tempat dia. Tapi dapat tengok syurga juga. Orang kafir dapat juga. Orang kafir boleh juga tengok syurga. Tapi sebagai apa? Penghinaan untuk mereka lah. Dan penyesalan abadan abidin, selama-lamanya menyesal. Menyesal. Kan? Minta Allah Ta'ala ni, kan? Tuhanku, hidupkanlah, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku boleh beramal soleh, kan? Qala rabbi rji'uni. Hai Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. Kemudian dia tidak akan khawatir akan hilang atau berpindah. Dia juga tidak akan merasa khawatir dari kematian. Kita ada bimbang lah ni mati kan. Siapa tak bimbang mati? Semua orang bimbang mati. Rasa dah tak selesa dah ni kan. Nak mati bah. Ya Allah, janganlah mati lagi. Minta doa. Panjanglah umur. Ya Allah, boleh buat amal ibadat. Amal soleh banyak. Nak sedekah banyak-banyak. Kan? Nak berpuasa banyak-banyak. Nak solat banyak-banyak. Tak mau mati. Khawatir tentang kematian. Saya 2-3 minggu lepas sahabat meninggal. Umur 44 tahun. Muda. Tak, macam kita, yalah kan, terkejut kan? Terkejut. Muda lagi. Dia aktif jugalah, orang aktif kan. Main kuda, memanah. Sebab jadi sebab kematian, saluran jantung tersumbat. Tak sempat apa? Tak sempat kan sampai masa. Muda, kita kata muda kan. Jadi kita dah, kita tak tahu bila. Kita pula tak tahu masa kita bila. Orang dah pergi dah. Dah pergi dah, habis dah. Tak boleh lah. Segala angan-angan, hasrat-hasrat nak buat kebaikan semua tertahan lah. Jadi tak bimbang lah, tak khawatir lah kematian, kebinasaan dan musnah. Dia juga tidak akan ditunggangi oleh berbagai kesedihan dan kegundahan. Kita ni dunia ni, kadang-kadang kita rasa sedih, rasa macam tak seronok kan. Ada masa-masa dia mari, kenapa rasa tak seronok kan ni kan? Betul kan? Rasa tak seronok. Jadi orang rumah kita, suami kita kan tengok kita ni, ni ada masalah ke? Ceritalah. Okay. Dia tengok kita kan berfikir kan macam ada masalah. Tak ada masalah apa? Takkan tak ada masalah apa? Yalah. Tak seronok. Tiba-tiba rasa tak seronok kan. Jadi orang kita ni tu bila tak seronok tu yang dia pergi berehat kat Cameron Highland lagi tak seronok. Kan? Pergi ke mana-mana kan untuk cari ketenangan jiwa. Itu dari mana ketenangan jiwa? Yang hakikatnya bersama dengan Al-Quran lah. Itu hakikat yang sebenarnya. Rasa tak seronok, kita kembali kepada apa? Kepada Allah Ta'ala lah. Sebab bila rasa tak seronok tu, Allah nak suruh kita ingat dia. Kita cari orang, kita bersedekah apa-apa, dia datang balik. Datang balik rasa kelampangan jiwa. Kita kalau boleh tolong orang betul. Kita kalau boleh tolong orang, kita rasa seronok betul tak? Tolong bukan dengan terpaksa lah maksudnya. Tolong memang kita rasa nak tolong dengan kerelaan kita. Dia rasa lapang. Rasa macam, rasa lega. Kita boleh masak-masak sedap ke apa, bagi kat jiran, kan? Kita rasa lega. Gitu. Ini dia panggil suplemen jiwa lah. Suplemen jiwa apa dia? Buat amal soleh saja lah. Berdoa, solat, sedekah, kan? Baca Al-Quran. Ni cerita dalam syurga. Tak ada sifat ni, tak ada. Dunia ni ada sifat ni. Sebab tu Nabi ada ajar kita kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kesusahan ni, kesempitan ni. Alham. Alham ni kesempitan, kesusahan. Nak buat ni payah, hak tu payah, ni payah. Doa tu. Wal hazan, dan minta jauh daripada sifat duka cita. Duka cita. Kan depresi apa? Dia ada penyakit apa ni? Depresi apa? Kemurungan. Islam dah ada solusi dia. Jadi kalau orang Islam kemurungan ni ada something lah. Something dia dengan agama dia. Okay. Jadi setiap penyakit ada ubat dia. Ubat zahir dan ubat jiwa, batin. Ubat batin ni kita dengan Allah Ta'ala. Kalau orang ada penyakit macam tu, confirm dia ada masalah jiwa dengan Tuhan. Confirm. Okay. Mana dia? Ubat dia
kembali kepada belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Kan? Dengar khabar-khabar gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia suka pada orang yang macam ni. Dia kan? Dia nak rosakkan jiwa orang. Dia buat macam tu. Dia orang jiwa kosong daripada Al-Quran, daripada sunnah tadi, maknanya kabaitin kharibin, seperti rumah usang. Rumah usang ni siapa yang suka? Tak ada siapa suka, jin sukalah. Jin syaitan habis sukalah cari rumah usang, rumah tak ada orang duduk, dia pergi duduk. Jiwa kita macam tu lah. Dia mari bisikan-bisikan syaitan tadi kan. Mana ada orang-orang yang belajar sunnah, yang beramal dan sunnah ni, dia kena halusinasi ni. Bisikan kejahatan. Tak ada, tak jumpa lagi. Yang adanya, orang yang dia jauh dengan agama dia. Itu juga penyakit kemurungan tadi. Jadi kalau nak berubat orang, tak payahlah pergi cari kata orang tu, kata orang ni, kata orang putih tu, kata orang putih ni, pakar psikologi. Tak, Quran itu. Sunnah itu. Itu adalah ubatnya. Kan orang beriman ni macam tu. Fi kulli khair, fi kulli khair. Pada setiap keadaan dia tu baik. Kehidupan dia. Susah pun dia baik. Kan? Dia lapang jiwa. Ketika dalam kesusahan dia lapang jiwa. Kerana keimanan dengan Allah Ta'ala tadi. Bahkan seorang itu bila dia susah, makin dekat dia kepada Allah. Sebab tu Nabi bimbang kita ni jadi kaya. Nabi sikit pun tak bimbang kita jadi fakir. Kalau kita orang beriman lah. Kalau kita orang beriman dan berilmu kan, Nabi tak bimbang. Begitu. Baik, ini nak cerita tidak akan sampai kepada yang berbagai penyakit dan kuman. Apa kuman pun tak ada. COVID-19 ke apa kau. Kan? Tak sampailah. Tak ada lah benda-benda tu. Penyakit taun ke apa kau tak ada lah. Dunia ni kita bimbang macam-macam virus. Virus macam-macam. Lah syurga tak ada lah virus-virus ni. Dalam hadis ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan bahawa para penghuni syurga makan dan minum di dalamnya, namun mereka tidak terintangi oleh apa-apa yang merintangi manusia dengan adanya ampas makanan dan minuman. Sebagaimana umumnya di dunia. Kita dunia ni kalau kita makan lah, kira nak pergi toilet lah. Kan? Dia tak ada makan. Betul. Dia makan, kita buang. Makan, kita buang. Minum, kita buang. Macam tu. Segala yang tak diperlukan oleh badan kita tadi dibuang, ampas makanan dia kata. Di syurga tak ada benda tu. Tak ada. Dunia ni kalau sebahagian orang kalau nak ajak dia musafir mana-mana kan. Hak jenis bas tu ada dalam bas ada toilet tak? Dulu kita dalam bas ada toilet kan, dulu. Belakang sekali kan. Sekarang ni RNR banyak, dia sebelah banyak. Jadi bimbang. Sebagai orang dia bimbang sekarang nak naik bas. Sebab kalau naik bas ni berhenti tempat rehat lah. Kalau dia takut dia ni minta berhenti bas, tak mau berhenti jenuh dia. Tak naik bas bagi orang. Sekarang tak ada dah. Dah lama dah. Lama dah tak pernah naik bas ni. Kan? Dalam bas tak lama dah tak ada. Jadi kalau orang nak naik bas, nak buang air semua, kena beritahu kat driver tu, bang, berhenti sat. Kan nak pergi toilet. Kalau hak jenis tak nanti depan lagi, nak cari depan lagi kat mana? Berapa puluh kilometer lagi. Dunia kan. Itu cerita dia. Ni dalam syurga tak ada benda-benda ni, tak ada asal apa, tak ada langsung. Nanti orang tanya pula, toilet dalam syurga macam mana? Macam kat Singapura ke? Tak toilet tak. Tak ada toilet, tak ada. Ludah pun tak ada. Hingus pun tak ada. Buaya kecil air besar lagi tak ada lah. Jadi macam mana? Yang kita makan tadi, yang diproses makan minuman tadi jadi apa? Dia jadi sendawa. Sendawa aja. Dan dia jadi peluh. Peluh dia akan keluar haruman yang mewangi. Ketika kenyang lah. Tak ada matanya. Ya. Surga ni kita telah makan lempar-lempar tak pernah. Di neraka tu orang disiksa tu, diberi makan juga. Apa dia? Orang ta'amuhum sajarah min sajaratiz zaqqum, makanan mereka daripada pohon yang berduri. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pokok tadi pohon dia seperti kepala-kepala syaitan.
Makanan orang dalam neraka jahanam daripada pohon zakum, buah yang berduri. Dan minum daripada minum daripada nanah, air bisa dan nanah tadi. Kira itulah bukan makanan biasa. Tak ada. Seksaan saja. Seksaan. Kan dia minta kan ketika mana dalam surah Ghafir Allah cerita tentang dialog antara ahli neraka dengan malaikat tadi. Waqala la apa nama? وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Berkatalah orang dalam neraka jahanam kepada penjaga neraka itu malaikat, doalah kepada Tuhan kamu supaya ringankan kami barang sehari daripada azab. Qalu awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Malaikat jawab, dulu rasul kamu tak ada mari cerita, bawa penjelasan kepada kamu. Qalu bala. Dia kata memang ada. Qalu fad'u. Malaikat kata kalau macam tu hangpa minta sendiri ya. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tidak adalah permintaan orang kafir itu melainkan hanya sia-sia. Kan? Makan minum tadi kan diberi minum dengan air yang panas mendidih, tembaga cair dan sebagainya. Kan bila minum cair habis buah ni, kan? Cair habis, kemudian Allah Taala ganti dengan organ yang baru, tubuh yang baru, liyadzuqul azab, untuk mereka merasai azab. Ada makanan dan minuman dalam neraka ada. Tapi ya, la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Kalau sebut tentang minuman, fasharibuna syurbal him. Mereka minum daripada air yang nanah bisa tadi kan, seperti mana unta dahaga yang minum. Syurbal him. Ada penyakit unta dahaga. Di dunia ni ada penyakit unta dahaga. Pernah tengok tak? Dalam YouTube. Depa cara depa berubat unta dahaga ni macam mana tahu? Orang Arab ni. Depa nganga-ngangkan mulut unta tadi, depa ambil ulang bisa tu, depa buh. Depa buh ulang bisa dalam perut unta tadi, depa tuang air banyak-banyak. Jadi untuk dia antara nak mengubat penyakit unta dahaga. Buka dalam YouTube. Penyakit ada satu penyakit. Itu cara berubat dia lah. Ulang tu mati ya dalam perut unta tadi. Unta ni sihat balik lah. Tengok dalam YouTube ada. Tak tahulah tu cara perubatan dia apa. Dia koyak nganga-ngangkan mulut unta tadi. Dia masukkan ular tadi kan, dia pegang ular, masukkan unta, dia masukkan air. Air banyak. Dia menghilangkan penyakit unta dahaga tadi lah. Cuba tengok Google tengoklah, tulis dalam bahasa orang putih ke apa keluar. Tunjuk siap YouTube kan. Saya tengok dah. Tu yang saya cerita tu. Tengok dah. Kan, penyakit unta dahaga. Jadi minum unta ni, dia punya penyakit tu, dia akan minum, tak hilang dahaga dia. Minum. Sebab Allah sebut dalam Quran, fasharibuna syurbal him. Di antara berbagai anugerah untuk para penghuni syurga, mereka selalu dalam keadaan sihat. Dan mereka tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Mereka hidup dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Mereka selalu muda dan tidak akan pernah jompo untuk selama-lamanya. Itu dia. Jompo ni bahasa Indonesia lah. Tak pernah akan tua. Berubah tak? Dia akan berubah jadi semakin elok ada. Jadi sebaliknya. Dalam syurga, perubahan fizikal berlaku. Tetapi dia berubah menjadi semakin cantik, semakin elok. Kemudian kita sentiasa memohon kepada Allah sudi kiranya menjadikan kita di antara mereka yang beruntung mendapatkan syurga yang syarat dengan berbagai kenikmatan. Allahumma amin. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus. Allahumma adkhilna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Kemudian ibrah, faedah dan hukum-hukum yang didapati dalam hadis ini. Yang pertamanya, nikmat syurga ni ada dua jenis, ada dua macam. Satu macam disampaikan kepada Allah, kepada kita oleh Allah melalui kitabnya dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Yang satu jenis ni kan. Yang satu jenis disebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran tentang sifat-sifat nikmat syurga. Allah sebut. Betul juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya. Satu jenis lagi
disembunyikan daripada kita sehingga kita tak tahu. Melainkan bila kita dah masuk dalam syurga, baru kita tahu. Oh, tu dia. Sebab tu Allah kata, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." As-Sajdah ayat 17 tu. Yang keduanya, apa-apa yang diberikan oleh Allah dalam syurga yang paling agung adalah diturunkannya, diberikannya keredaannya kepada ahli syurga. Itu paling agung. Allah reda, kan? Selain daripada dapat melihat pada wajah Allah Ta'ala, dapat bercakap terus kepada Allah Ta'ala tadi, kan? Allah Ta'ala kata, aku akan berikan kepada kamu keredaanku, aku tak akan marah kepada kamu sampai bila-bila. Buatlah. Jadi maknanya dalam syurga, hang buatlah apa hang nak buat, tak ada batasan. Tak ada had laju. Kan? Tak ada had laju. Naik kereta 110 lebih, ada speed track kan, ada kamera duk tangkap kita. Kalau akhirat, kalau nak kereta laju boleh ah. Kalau ada kereta. Kan? Tapi nak contohnya, kita nak pergi ke mana pun, insya-Allah dalam masa yang tercepat. Bagaimana? Wallahu a'lam. Yang ketiga, penghuni syurga itu makan dan minum serta menikah. Menikah ni maksud dia bersetubuh lah, kan? Mereka dah ada pasangan masing-masing. Ini bertentangan dengan apa yang menjadi kefahaman ahli kitab. Pokok ahli kitab dia berkata apa? Yang telah mengadakan perubahan terhadap menyimpangkan agama mereka dan menyatakan bahawa tidak ada hal seperti itu bagi orang yang memasukinya. Mana ada lah benda-benda dalam syurga. Tak ada dalam syurga ni. Sebab tu nak jadi ahli syurga, tak boleh nikah. Kan? Sebab tu rahib-rahib dia pun dah dalam nikah. Kan? Dia jadi manusia terbaik. Dia kata makhluk Tuhan terbaik tak nikah. Dia kata Tuhan dia pun menikah. Dia pun tak menikah. Tuhan dia pun ada isteri dan anak, kan? Tiba-tiba dia kata kami makhluk suci, kami tak ada isteri dan anak. Habis Tuhan kamu tak suci, ya? Tuhan kamu ada isteri dan anak. Itu dia. Yang keempatnya, Allah menjadikan pengganti bagi makanan dan minuman dalam syurga yang dikeluarkan menjadi keringat yang beraroma parfum, minyak wangi kasturi di kalangan para penghuni syurga. Yang kelimanya, seruan Allah bagi para penghuni syurga dan dialognya dengan mereka. Allah panggil, Allah seru oleh syurga. Dan Allah bercakap dengan penduduk syurga tadi. Cakap dengan suara dan huruf, suara yang didengari. Cakap dengan ahli syurga. Macam mana? Hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Keadaan di dunia tak sama dengan keadaan di akhirat. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah berfirman kepada para penghuni syurga, ya ahlal jannah, Allah kata, kan? Allah panggil ahli syurga, wahai ahli syurga, Allah panggil. Yang keenamnya dia kata syurga itu abadi. Abadi ni maksud dia tak ada kesudahan. Dia ada permulaan, tapi dia tak ada kesudahan. Allah jadikan untuk dia tu tidak ada kesudahan. Maksud dia sampai bila-bila. Di dunia, bila kita fikir tentang kesudahan kita, kita tak seronok, kita bimbang. Kita jadi tak seronok. Sebab setengah orang bila tercerita pasal mati, tak, janganlah sebut mati-mati ni, janganlah. Jadi tak seronok. Okay, jadi sepatutnya kita ni orang beriman kena sebut selalulah tentang mati. Nabi kata, naklah kamu semua uzkuru hazimal lazat, naklah kamu ingat tentang pemusnah segala kelazatan. Dia suruh kita sentiasa mengingati kematian. Kenapa? Dia itu memusnahkan segala kelazatan. Tapi di syurga, penghuninya di akhirat, syurga dan neraka sama lah. Tak mati dah. Kan bila hadis kita baca itu, disembelih kematian tu, kan? Disembelih kematian itu, maka ahli neraka ni putus asa lah. Dah tak nak mati. Sebab dah sakit-sakit. Orang ni bila dah sakit, dia mengharapkan kematian, kan?
Mati tak bola, tak tahan lah, matilah. Mati-mati lagi teruk. Sampai pergi bunuh diri pun kan, nak mati cepat. Tiba-tiba apa yang dia jumpa selepas kematian adalah perkara yang menyakitkan. Mereka dalam kehidupan yang abadi, masa muda yang abadi dan kenikmatan yang tiada lenyap. Ini yang kita nak ni kan. Tapi kita di dunia apa ada juga yang tak tua. Apa dia? Jiwa kita, hati kita. Hati kita ni sentiasa muda. Mana dah hati kita tua. Sebab tu orang tua dia kata nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ada kawan cerita dia, mungkin dia tak dengar ceramah saya kot. Dia cerita kat saya lah. Dia cerita Pak Long tu umur 79 dah, nak kahwin. 79 nak kahwin lah. Dia dah isteri meninggal, nak kahwin lah. Jadi si anak dara tadi tanya lah, berapa umur? Dia kata 77 tahun. Tengok IC. Ini IC 79. 77 2 tahun lepas, dia kata. Kan? Ini nak kongsi cerita kan. Jadi nak cerita kata jiwa kita tak pernah tua. Di sini rasa nak muda kan. Bila orang tanya umur apa? 77. Cek IC yang punya dah 79. Pasal apa pakcik ni? 2 tahun lepas 77. Orang tanya sekarang, bukan orang tanya 2 tahun lepas. Tapi excited dia sekarang tadi kan. Semangat dia. Itu ceritalah. Ni apa yang saya nak cerita apa dia? Keadaan kita di dunia. Gitu. Di akhirat macam itulah. Jiwa kita lagi lah, jiwa sentiasa muda dan fizikal pun sentiasa muda. Dan kenikmatan yang tidak pernah lenyap. Kemudian insya-Allah kita masuk pula nanti kelompok pertama masuk syurga. Jadi kita tahulah dalam hadis yang Nabi sebut bahawa nahnul awwalun, nahnul akhirun al awwalun. Kita adalah yang terakhir tapi kita yang terawal. Kita umat terakhir, umat akhir zaman. Umat akhir zaman, tak ada umat lagi dah lepas umat Nabi Muhammad SAW ni, tak ada Nabi dah. Tapi kita yang pertama, kelebihan Tuhan bagi kita, kita ni masuk syurga habis barulah umat lain. Kita akan dihitung, dihisap terawal sebelum umat-umat yang lain. Jadi umat lain berkat tengok kan kepada kita umat Muhammad SAW. Jadi kita dulu yang akan dihisap dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah itulah dia apa yang kita dapat baca dan cerita pada pagi ini. Semoga ia memberi manfaat dan semangat motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan memperbanyakkan ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, dengan rahmatnya dia masukkan kita ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.